Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan terangkan sedikit menggunakan video ini latihan buku kerja matematik tingkatan 5. So, kamu boleh rujuk muka surat 56 hingga 59. Ini adalah latihan yang saya beri pada minggu lepas. Okey, soalan nombor 7. Hitung cukai jalan bagi setiap motosikal berikut berdasarkan kadar cukai jalan yang diberikan. Okey, yang pertama, kapasiti enjin 1200 cc. Kalau kita rujuk pada jadual, okey, 1200 cc iaitu dia melebihi 800 cc. Okey, so kalau kita tengok jadual di sini untuk soalan A So kadar dia ini ialah di Selangor. So kadar dia RM350. Okey. So cukai jalan dia RM350. Okey, so soalan B, kapasiti enjin 420 cc. 420 cc. So di sini soalan B dan areanya kawasannya di Sarawak. Okey, so cukai jalan dia RM30. Okey, manakala soalan C, kapasiti enjin 1080 cc, kawasannya di Sabah. Di Sabah, so dia akan ambil yang ini So RM42. Okey, seterusnya soalan nombor 8, hitung cukai jalan bagi setiap kereta berikut berdasarkan kadar cukai jalan yang diberikan. Okey, yang ini melibatkan kadar asas dan juga kadar progresif bagi yang melebihi daripada 1600 cc kita tengok dia ada dipanggil sebagai kadar progresif. So kita dah bincangkan dalam contoh sebelum ini. Okey, untuk soalan nombor 1, kapasiti enjin dia ialah 1825 cc dan kawasannya di Sarawak. Di Sarawak. Okey, so kita akan tengok jadual Sarawak 1800 cc. Okay, so di sini kadar Sarawak So yang saya so di Sarawak so sini RM224. Okey, RM224. Okey, baki jadi 25 cc darabkan dengan 0 RM 25 sen Ini maaf tadi saya silap sini Okey, so RM224 adalah kadar asas, kadar progresif 1825 tolak dengan 1800 iaitu 25 darab dengan ini ialah 25 sen Okey. So kita akan dapat RM230.25. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Okey, kapasiti enjin dia 1570 cc. Okey, 1570 cc kalau kita tengok dia kurang daripada 1600. Cukai jalannya terus kita ambil daripada jadual RM90. Untuk soalan C, kapasiti enjin dia 1950 cc dan berada di Perak. Okey, kadar asas dia RM280. Okey, manakala dia punya baki untuk kita kira kadar progresif 1950 cc tolak dengan 1800 darab dengan 50 sen. So kita akan dapat RM280 darab dengan RM75. So jumlah dia ialah RM355. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Okey, diberi anggaran sewa bulanan sebuah rumah, lengkapkan jadual berikut jika kadar cukai pintu di kawasan itu ialah 8.8%. Okey, untuk anggaran sewa bulanan RM800. So 800 darab dengan 12 untuk 12 bulan so dapat RM9,600 darabkan dengan 8.8%. So dapat RM844.80. Ini untuk setahun dan cukai pintu untuk setiap setengah tahun kita bahagikan dengan 2 so kita dapat RM422.40. Okey. So untuk sewa bulanan yang RM1,000, okey, RM1,000 darab dengan 12 so kita dapat RM12,000. So
So 8,8% darab dengan 12,000, kita dapat RM1,056. Ini ialah untuk setahun. So untuk setengah tahun kita bahagi dengan 2, kita dapat RM528. Okey. Manakala bagi sewa bulanan, anggaran sewa bulanan RM1,250. Darab dengan 12 bulan, so kita dapat RM15,000. RM15,000 darab dengan 8,8%, kita dapat RM1,320. Ini adalah cukai pintu untuk 1 tahun. Okey, kita bahagikan dengan 2, so kita dapat cukai pintu untuk setengah tahun ialah RM660. Okey, untuk seterusnya cukai tanah. So, cukai tanah ialah kadar cukai tanah darab dengan cukai tanah serta darab dengan keluasan tanah. Luasan tanah darabkan dengan kadar cukai tanah setiap luasan. Okey, yang pertama 230 meter persegi. Okey, manakala dia punya kadar dia ialah 22 sen per meter persegi. So dah 230 darabkan dengan 22 sen. So kita dapat RM50.60. Soalan B, 185 meter persegi. Okey, manakala kadar cukainya ialah 92 sen per meter persegi. So 185 darab dengan 92 sen dapat RM170.20. Okey, manakala untuk soalan C, 305 meter persegi. Okey, darabkan dengan 1.44, so kita dapat cukai pintu cukai tanah dia RM439.20. Okey, kita teruskan dengan cukai jualan. Cukai jualan, harga barang diberi RM349.99. Cukai jualan 5%, so 5% darab dengan RM349.99. So kita dapat cukai jualan dia sebanyak RM17.50. Okey, soalan nombor 12, hitung cukai perkhidmatan yang berikut. Okey, perkhidmatan restoran, jumlah yang dikenakan RM36.45. Cukai perkhidmatan 6%, so 6% darab dengan RM36.45, maka kita dapat dia punya cukai perkhidmatan ialah sebanyak RM2.19. Okey, seterusnya kita nak mengira ini berkenaan dengan cukai pendapatan. Okey, Encik Fahmi merupakan seorang pegawai bank menerima gaji sebanyak RM5,200 sebulan. Okey, so gaji dia RM5,200. So untuk setahun, so kita akan darabkan yang ini dengan 12. Okey, isterinya seorang suri rumah dan mempunyai seorang anak berumur 23 tahun. So ada seorang anak menuntut di UKM, jadual di bawah menunjukkan pengecualian dan pelepasan cukai. Okey, so yang pertama kita akan kira pendapatan bercukai. So 5,200 darab dengan 12 iaitu 12 bulan. Okey, tolak dengan RM500. RM500 ini ialah derma. Okey, tolak dengan derma. Ini ialah pengecualian cukai. 500 ini ialah pengecualian cukai. Okey, manakala pelepasan cukai yang terlibat individu 9,000, ibu bapa di sini dia belanja 4,800 tapi dia hanya dapat limit dia terhad kepada 3,000 sahaja. Gaya hidup dia belanjakan 2,350. So dia hanya boleh claim 2,350, tak boleh claim 2,500. Okey, untuk isteri dia, okey, 4,200 dia belanjakan tapi dia hanya boleh taksirkan dia sebanyak 4,000 sahaja. Okey, untuk anak dia seorang, okey, 8,000. So dia belanjakan 3,600. So dia tak boleh belanjakan, dia hanya boleh claim iaitu sebanyak 3,600 sahaja. Insurans hayat dan KWSP, so 5,020 sahaja. Okey, so yang saya bulatkan yang berwarna merah ini semuanya ialah pelepasan cukai, termasuk yang ini 9,000. Okey, 9,000, 3,000 ibu bapa, 2,350 gaya hidup,
4,000 ialah untuk isterinya, pelepasan untuk isteri seorang. 3,600 ialah untuk anaknya, perbelanjaan anaknya di UKM. Okey. Kemudian RM5,020 untuk insurans hayat dan KWSP. So daripada sini kita akan dapat pendapatan bercukai dia sebanyak RM34,930. Okey, untuk soalan nombor 2, dia kata hitung jumlah rebat cukai yang layak diterima. Okey. So layak diterima, okey, sebab pendapatan dia kurang daripada RM35,000, dia akan layak mendapat RM400 dan juga RM80. Apa yang RM80? Ini ialah zakat yang telah dibayar oleh Encik Fahmi. So ini ialah dia punya rebat. Okey, seterusnya cukai dasar. Okey, berpandukan kepada jadual, kita akan dapat cukai dasarnya ialah RM150. Okey, cukai atas baki RM34,930. Okey, berdasarkan jadual kita tolakkan dengan RM20,000. So darab dengan 3% ialah kadar. Okey, so kita akan dapat RM447.90. Ini ialah cukai atas baki. Okey, maka cukai pendapatan ialah cukai dasar tadi RM150 tambah dengan cukai atas baki RM447.90 tolak dengan RM480. RM480 ialah rebat. So kita akan dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Fahmi bagi tahun 2020 ialah RM117.90. Okey, soalan B berkenaan dengan cukai perkhidmatan. Raja di sebelah menunjukkan resit pembelian deja di sebuah restoran. Hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan. Okey, jumlah sebelum cukai. So jumlah sebelum cukai ialah bayaran RM18.80 tambah dengan RM16.50. Ini bayaran dia. Kemudian RM16.50 tambahkan dengan RM24.50, RM21.60, RM18.80, RM14.40. So ini adalah sebelum cukai RM14.60 tambahkan sebelum. Okey. So cukai perkhidmatan 6%, so darabkan dengan RM114.60. So kita akan dapat cukai dia RM6.88. Okey, so jumlah yang perlu dibayar. Okey, so kita genap round adjustment ni pada kat sini Kita genapkan dia menjadi RM6.90. Kesilapan saya, maafkan. So jumlah dia kita dapat sini ialah RM121.50. Sini tambah 0.0. Sini tadi saya terangkan tadi. So RM6.90. Sekian, terima kasih.